Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi kita continue lah. Hari ni this particular week what we do, kita buat review dulu. Kita buat latihan ya. Sebab saya tak nak proceed terlalu banyak until kita membuat latihan exercise dalam menggunakan ayat Al-Quran. Jadi kita begitu penting yang kita ada mastery. Walaupun tak ada mastery, sekurang-kurangnya kita dapat membezakan jenis-jenis isim yang telah kita bincangkan. Jadi kita pergi tengok contoh, apakah jenis-jenis isim yang kita telah bincang setakat ni. Jadi nombor satu ialah kita bincang pada ismul alam. Ya. Maksudnya dia the proper name. Ya, dalam kalau kita nak tengok dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris proper name, ya, nama-nama yang very spesifik, yang very khusus. Jadi ismul alam dia mestilah makrifah. Ya. Kalau asmaul alam dia mestilah makrifat, ya, dia mesti makrifat, dia kena khusus. Jadi kalau saya panggil seseorang tu, katalah nama dia Zakiah ke, ya, nama dia siapa tu Muhammad Hadi ke, macam-macam lah nama kita. Nama kita adalah sebahagian daripada ismul alam, ya. Nama Allah adalah asmaul husna. Nama-nama ul husna tu dia adalah isim tafdil, nama-nama yang paling cantik, the most beautiful names of Allah. Jadi lagi satu, kita dah tahu nama-nama para anbiya dan juga nama-nama kitab, nama-nama malaikat dan juga nama-nama manusia. Jadi soalannya, kita boleh jumpa semua ni dalam ayat-ayat Quran. Nama manusia, contohnya the title, nama manusia, contohnya Fir'aun. Contohnya yang kita tengok tu siapa tu, Karun, kan? Lepas tu ada banyak lagi few names. Macam Abu apa ke yang tabat yada Abi Lahabin, kan? Yang Abu Lahab tu. Ya, dengan nama-nama yang tak elok tu. Jadi certain nama tu, you know, kita akan terjumpa dalam Al-Quran. Para anbiya, 25 nama nabi disebut dalam Al-Quran. Nama-nama kitab, segala nama kitab yang kita dah pelajari selama ni, kita dapatnya daripada ayat-ayat Al-Quran. Dan of course nama Asmaul Husna diulang kali dalam Al-Quran. Jadi kalau kita nak rasa kita ada progress tak dalam appreciation kita, ya, dalam Arabic appreciation. Jadi at least katalah kita tak dapat faham banyak pun, ya, don't worry kalau tak faham. Tapi at least can I ask? At least kita faham tak the concept of proper names? Faham proper names, maksudnya nama-nama betul, nama-nama yang diberi, ya, maksudnya coin name, ya, maksudnya contohnya Bakkah, nama tempat, ya, seperti Bakkah, Makkah, Yathrib, Madinah, kan, nama-nama tempat tu. Dekat Babil itu adalah nama tempat. Jadi semua tu ada dalam Quran. Nama Sulaiman, nama malaikat Jibril, ya, Mikail disebut, ya, disebut dalam Al-Quran. Jadi kalau kita dapat faham tu, termasuklah nama-nama tempat, termasuk nama-nama para anbiya, Asmaul Husna, nama-nama kitab, semua tu kita sekurang-kurangnya dapat memahami dalam ayat Quran tu, nama-nama tersebut dia kita boleh panggil dalam golongan ismul alam. Itu proper name. Itu yang paling senang. Lepas tu kita belajar pasal domir, ya. Maksudnya ganti nama, personal pronoun. Ya, ganti nama. So, ganti nama tu dia mestilah makrifat. Sebab ini saya nak cerita. Sebab kita tahu kan, the traits of isim ni, kita nak tahu dia khusus ataupun umum, makrifat ataupun nakirah. Lepas tu dia ada gender dia, muzakkar ataupun muannas. Dia ada nombor dia, mufrad, musanna ataupun jamak. Dan dia ada i'rab dia, rafat, nasab ataupun jar, ya. Dan selalunya jamak makrifat tu ada 7 jenis. Saya tak cover lagi 7 jenis, tapi saya cover setengah ni. Jadi sebahagian daripada yang makrifat ni, selain daripada ismul alam, domir mestilah makrifat. 2 daripada 7 yang makrifat. Maksudnya dia, walaupun kita cakap huwa tu mesti makrifat. Kita tak boleh cakap huwa tu nakirah sebab dia merujuk khusus kepada seseorang. Ganti nama pada seseorang. Ya, dia khusus. Jadi kita tahu yang baru ganti nama tu dia bergantung pada the voice, ya, voice tu maksudnya perspektif. Adakah perspektif tu daripada orang ketiga, pihak ketiga, third person. Jadi kalau third person tu dia gaib, kita tak nampak. Jadi kalau kita nampak tu dalam bahasa Melayu selalunya lah mereka ataupun ya. Adakah kita tengok perspektif daripada yang kita bercakap antara satu sama lain? Maksudnya hadir orang yang kita bercakap. Itu kita panggil second person.
Jadi yang tadi third person tu contohnya huwa, huma, hum, hiya, kunna kan. Kalau second person tu hadir tu dia adalah anta, antuma, antum, anti, antuna kan. Lepas tu kalau dia first person selalunya dia ana ataupun nahnu. Ya, nahnu tu we, kami. Ana tu saya. Ya. Jadi lepas tu dia bergantung juga tertakluk kepada sama ada dia tu muzakkar ataupun muannas, ya. Gender dia, female, masculine ataupun feminine. Lepas tu kita tengok juga i'rab dia. Dan kita tahu kalau dia tu dia attach, dia masuk jadi sendi. Jadi sendi kepada sesuatu isim yang lain, kita dah tahu i'rab dia selalunya, kebanyakan besarnya i'rab tu adalah nasab ataupun jar. Ya, kita ingat i'rab ada 3 ya. Kita ada rafa', kita ada nasab, kita ada jar. Ya. Jadi kalau dia attach, kita panggil dia mutasil. Kalau dia detach, kita dia munfasil. Jadi munfasil ni selalunya dia adalah rafa', marfu'. Ya, seperti huwa, seperti antum, seperti anta, seperti anti, seperti nahnu, seperti ana. Ya. Jadi semua tu adalah rafa'. Dia jadi subjek. Dia dah jadi satu topik, ya, topik ayat tu. Nombor 3, ya, kita dah sudah belajar pasal isim musyabahat. Jadi maksudnya permanent adjective, permanent attributes. Maksudnya sifat yang ada pada sesuatu, seseorang ke ataupun pada Allah. Ya, jadi pada Allah tu dia sifat-sifat dalam sebagai sifat terpuji Allah, ya, yang ada pada Allah. Jadi isim musyabahat dia dia bergantung pada dia punya konteks, sama ada makrifat ataupun nakirah. Ya, dia boleh dua-dua. Bergantung pada peranan ayat tu. Ya, dia bergantung pada daripada ni. Jadi dia selalunya kita panggil permanent attribute, ya, adjektif ataupun sifat nama. Dalam bahasa Inggeris selalunya adjektif lah ataupun permanent attribute. Dia bukan pembuat. Pembuat tu dia tak permanent. Pembuat tu katalah seorang penolong. Dia mungkin hanya penolong masa time dia menolong tu. Masa dia membuat perbuatan tolong. Tapi kalau permanent attribute kita cakap nasir, kan? Nasir, jadi dia tu sentiasa sifat menolong. Maha menolong. Jadi kita dapat mengenal pasti, contohnya kita dapat mengenal pasti, kita nak membezakan pembuat daripada sifat nama. Kalau kita tengok, kalau kita tengok kalau dia muzakkar, dia kalau ada alif, ya, fa'il, ya, jadi nasir, ya, jadi itu adalah pembuat. Tapi kalau kita letak ya selepas huruf kedua tu, maksudnya kita cakap fa'il, ya, bukan fa'il. Ingat harakat, fa'il tu dia ada 2 harakat. Fa'il, ya. Yang il tu, yang bahagian ya tu hanya 1 harakat. Tapi kalau nak menunjukkan sifat isim musyabahat, dia jadi fa tu hanya 1 harakat je. Fa'il. Yang pada il tu, yang ya tu ada 2 harakat. Jadi ini dapat membezakan, kita dapat mengenal pasti bahawa ni menceritakan sifat yang sifat tetap pada seseorang ataupun pada sesuatu. Termasuk binatang pun boleh juga, gajah tu besar kan? Gajah tu besar kabir. Ya, maksud gajah tu begitu besar. Ya. Okey. Jadi contohlah kat sini kabir, saghir, Hasan, jadi saya nak kaitkan isim musyabahat tu dengan isim tafdil. Kita baru selesai isim tafdil. Jadi isim musyabahat tu kita anggap dia sebagai baseline. Maksudnya sifat tetap pada sesuatu ataupun pada seseorang secara biasa. Tapi kalau kita nak membuat perbandingan, jadi dalam bahasa Inggeris comparison ataupun superlative, ya, comparative ataupun superlative, maksudnya perbandingan sesuatu tu dia lebih daripada sesuatu. Dia masuk darjah tu, the degrees of differences, ya, daripada kualiti sifat tu. Jadi contohnya, kalau tafdil tu, kalau kita bermula dengan Hasan, kalau orang tu lebih cantik, Hasan tu maksudnya cantik, dia tu cantik kan. Ini saya gunakan mufrad, ya, mufrad dan kita gunakan muzakkar, ya, Hasan. Jadi kalau Hasan tu cantik, kalau lebih cantik kita cakap Ahsan. Kalau kita nak cakap paling cantik, kita cakap Al-Ahsan. Ya? Kalau yang perempuan tu, kalau dia muannas, kita cakap Husna. Dia lebih cantik, itu sebab menunjukkan pada perempuan, ya. Dan paling cantik yang pada yang bukan perempuan, maksudnya apa-apa yang ada gender dia tu muannas. Ayah adalah muannas.
Ya, kata kita cakap ayat tu cantik, boleh juga. Mungkin ayat puisi kan, dia cantik. Ayat puisi itu begitu indah. Begitu indah. Jadi kita tak boleh cakap paling indah. Katalah paling indah, kita tak boleh cakap Al-Ahsan. Kita kena cakap Al-Husna. Sebab ayat tu adalah mu'annas. Ya, mu'annas. Jadi dia bergantung pada gender dia kat sini. Semua ni tertakluk pada ni. Kita kena ingat ni. Jadi kita dah cover dah. Saya dah bagi nota dia. Jadi contohnya akbar, hasan, a'lam, ahkam. Tadi kita nampak kita buat ayat 165 tu asyaddu. Lebih dahsyat, lebih kuat, lebih intens. Jadi exercise pun semua ada. Contoh-contoh dalam ayat Quran. Jadi isim tahdir tu dia berkait dengan isim musyabahat. Bila kita membuat penilaian kualiti sesuatu sifat tetap. Macam tu. Kita membuat penilaian, perbandingan. Ya? Kalau kita buat penilaian, kita cakap dia tu cantik. Kalau kita buat perbandingan, kita cakap dia tu Hasan. Nampak tak? Kalau Hasan tu kita buat satu penilaian. Tapi kalau kita cakap, kita nak berbandingkan, kita ada alif hamzah tu. Ya? Yang alif hamzah tu. Okay, kita dah cover juga isim isyarah. Jadi isim isyarah tu ialah kita panggil demonstratif ataupun indikatif pronoun, ganti nama yang menunjuk. Ya. Dia isim isyarah mesti makrifat. Dan dia tertakluk juga kepada gender, kepada bilangan juga. Ya. Jadi contohnya dia adalah ganti nama, dia ada rujukan pada arah ataupun tunjuk. Jadi contohnya zalika, haza, hazihi, ulaika, haula. Jadi semua tu saya dah bagi table. Jadi harap yang semua orang everybody boleh refer to the table. Dalam setiap nota saya tu ada dua table yang penting yang boleh kita print out dan kita boleh cuba hafal. Table-table tu termasuk yang table yang Romeo tu. Okey, lepas tu isim zarf dia selalunya dia tak semestinya makrifat. Dia bergantung dia bergantung kepada konteks. This one saya nak betul just saya nak betulkan sekejap ya. Okay. Dia mungkin nakirah bergantunglah ya. Azaf tu dia bergantung pada peranan dia. Kita nak cakap satu tempat tu sebagai a place kan. Boleh juga. Jika kita tak ada makrifat tentang tu. Dia isim yang azaf yang berkaitan pada zaman. Zaman tu maksudnya masa ataupun makan. Maksudnya tempat. Kita dah cover, saya dah bagi table lah. Saya dah bagi table. Dia melibatkan direction, melibatkan tempat, melibatkan masa. Itu pun table tu tolong refer pada table tu. Lepas tu kita dah cover isim istifham, dia adalah lebih-lebih menunjukkan pasal soalan. Selalunya istifham tu dia makrifat. Kita dalam bahasa Inggeris kita boleh cakap interrogative pronoun. Contohnya man mim dengan nun tu who, siapa? Ma saya dah ceritakan ada 10 fungsi ma. Jadi salah satu fungsi dia adalah sebagai what ataupun apa. Apa dia Apakah what? Ataupun maza ataupun maza dengan what tu dia bergantung pada jenis ayat. Okay, maza tu selalunya digunakan pada ayat perbuatan ma boleh digunakan pada dua-dua jenis ayat ismiyah ataupun ayat jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'iliyah. Limaza maksudnya ataupun lima dia maksudnya why ataupun kenapa. Aina ialah where, di mana. Mata dia boleh maksudnya bila ataupun when ataupun conditional sebagai syarat. Izan selalunya kita cakap bila tetapi di masa depan. Izan tu pada betul. Is kan selalu kita tengok ayat Quran bermula dengan is is masa Allah nak bercakap pada malaikat kan, bersabda pada malaikat jadi contohnya itu pada masa yang lepas. Jadi selalunya kita gunakan is tapi dia punya makna dia semua sama, bila sama dia mata dia akan boleh jadi bila tapi dia juga boleh jadi syarat. Izan sama juga bila tetapi dia lebih pada masa depan dan is dia mungkin lebih pada masa lepas. Ingatlah selalunya, ingat apabila. Macam tu selalunya. Dalam bahasa Melayu, ingatlah apabila, maksudnya apabila. Kalau izan, ialah bila. Kalau when conditional mata tu, kalau kamu pergi macam ni, bila kamu buat macam ni, saya akan buat macam ni. Maksudnya.
bila kamu pergi kat pasar, saya akan telefon kamu. Macam tu, nampak tak? Bila kamu sampai kat rumah, saya akan telefon kamu. Macam tu. Bila? Atau bila daripada segi bersyarat. Conditional. Ya, secara syarat. Contoh tu kita insya-Allah kita jumpa dalam ayat Quran nanti. Okey, isim tabdil saya dah cover, isim mutlak belum lagi, ismi mausul kita belum cover, mustaq kita belum cover, jadi changeability kita cover. Jadi sekarang kita buat latihan ya. Jadi saya nak bagi yang paling simple, kita bermula dengan ayat kursi, dengan ayat Yasin. Jadi ayat Yasin ni selalu kita baca kan. Jadi kita tengok ya dalam ayat Yasin ni, kita tengok yang ayat yang very common, yang 7 ayat yang pertama tu ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Jadi Yasin tu kita tahu huruf kotak ya, huruf yang dah pecah ya. Ya dengan sin. Okey, jadi ayat nombor 2 wal Qur'anil Hakim. Jadi saya nampak underline yellow tu. Kalau nampak yellow tu, warna kuning tu, selalunya saya nak identify dia majrul ya. Dia sama ada majrul bi idafah. Kalau majrul bi idafah saya gunakan garisan orange color. Tapi kalau dia majrul bil harf, dia masuk jadi majrul sebabkan ada huruf harf, huruf partikel seperti li ke, fa ke, waw ke. Jadi dia menunjukkan yang ada prepositional phrase. Prepositional phrase. Jadi dekat sini kalau dia bermula dengan waw, kita dah tahu pasal waw kasam kan? Waw kasam. Jadi kalau aku bermula dengan sumpah, jadi sebab tak semestinya ada waw sebelum tu, dia ada kasrah pada huruf terakhir pada isim yang berkenaan. Jadi kita cakap wal Qur'anu, kita cakap wal Qur'anu, jadi dia punya makna dia dah lain. Kita boleh cakap maka the Quran ya, ataupun dan the Quran, ataupun kita angkat waw tu sebagai waw koma, waw semicolon ya. Kalau waw koma tak payah sebut waw tu. Maksudnya the Quran. Ya, Quran, Al-Quran. Kita bermula dengan Al-Quran. Tapi kalau dia itu Al-Quranu, dia bukan rafa. Tapi sini kita nampak dia rafa, dia majrur. Jadi dekat sini kita tahu ini adalah sumpah. Jadi wal Qur'ani. Jadi dia dah jadi majrur. Maksud dia dapat kasrah sebab ini adalah qasam. Ya, maksudnya ayat qasam. Ya. Sorry. Ungkapan qasam. Ya, yang ungkapan yang berbentuk qasam. Jadi Al-Hakim. Jadi Al-Hakim tu dia menyambungi sumpah tu. Jadi maksudnya dia adalah sifat kepada Al-Quran. Macam mana kita tahu ini adalah sifat? Sebab dia seragam daripada makrifat dia. Dia seragam daripada i'rab dia. Dua-dua dia ada majrur, dua-dua dia ada maksur. Dia ada kasrah kat bawah tu, dua-duanya. Lepas tu dia daripada gender pun dia juga seragam, selari. Kalau semua tu bilangan tu seragam. Jadi kalau semua tu seragam, jadi selalunya kita cakap ini adalah sifat. Jadi sifat Al-Quran Al-Hakim. Maksudnya the Quran ya, dengan Quran ya. Full of wisdom. Saya gunakan terjemahan bahasa Inggeris sebab dia simple, sebab saya nak mengajar tentang pasal grammar, bukan sebab nak tahu pasal makna. Dia nak tahu pasal grammar. Jadi saya menggunakan, sebab yang kalau tengok yang bahasa Melayu tu dia banyak sangat bracket-bracket, jadi kita keliru. Kita nak cuba nak faham ayat Quran yang Arabic tu bukan yang Rumi ni ya. Kita nak tengok yang Al-Quran. Jadi dekat sini saya nak tanya. Okey, waw adakah dia kalimat harf, kalimat isim ataupun kalimat fi'il? Ayat pertama ni. Ayat kedua ni. Wow. Can anybody bagi just jawapan? Sebab saya nak buat discussion ya. Wow. Wow sebelum ni. Just anybody can just give volunteer information. Share. Kalau salah tak apa. It's okay. Adakah wow tu huruf harf? Ataupun adakah dia kalimat harf? Ataupun kalimat isim? Ataupun kalimat fi'il? Sebab kita tahu kan ada 3 jenis kalimat. Ya, 3 jenis kalimat. Harf, fi'il dengan isim. Dan fi'il kita tak cover lagi. Kita baru buat isim. Harf kita dah sudah cover.
dia waw tu adalah mestilah harf kan, huruf. Ya, harf tu adalah mufrad kepada huruf. Apa-apa kita nampak waw koma ni, kita dah tahu dia waw tu mestilah huruf. Sekarang saya nak tanya, Al-Quran tu isim kategori mana? Kita nampak kat sini kan, Al-Quran. Adakah dia makrifat? Saya rasa saya nak stop the recording. Kalau siapa-siapa segan masuk dalam recording, tak hold on saya stopkan. Sebab saya nak, ini latihan tau. Ini sebagai latihan, kita kena berbincang. So saya stop recording first.